Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejahtera. Kita bertemu lagi hari ini pada tarikh berapa hari bulan hari ni 21 hari bulan 2 2012. 2000 ya Allah 2019, maaf. Kali ini kita akan bersiaran lagi sebagaimana yang diketahui umum. Last year kita ada buat Tanya Je Thursday dan kali ini kita sambung lagi sesi kita untuk Debt Management Program, salah satu servis yang ditawarkan oleh KPK, dan kita akan mula bersiaran mulai hari ini dan kami akan teruskan kita punya program ini setiap hari Khamis bermula bulan 3 nanti. Hari ini adalah hari pengenalan kita untuk 2019. Dan pada bulan 3 nanti kita akan adakan sesi yang sama setiap hari Khamis sehinggalah hujung bulan 3 nanti. Saya nak jemput anda semua bersama-sama kami di sesi ini. Ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa makluman yang anda perlukan daripada AKPK, sila masuk ke ruangan ini bersama-sama saya dan wakil kami di AKPK kelak, dan kami akan cuba jawab semua persoalan anda berkenaan dengan Debt Management Program dan apa-apa juga servis yang relevan di AKPK. Right. Okey, kita nak santai-santai je pagi ni semua. Okey, untuk makluman saya refresh sikitlah apa yang kita tawarkan di AKPK. Salah satu servis kami ialah, okey sebentar, kita tengok sikit slide hari ni. Okey. AKPK ni ada siapa-siapa ke lagi yang masih tak apa orang kata tak tahu nak sebut apa itu AKPK ataupun apakah dia kata penuh sebab AKPK. AKPK ni sebenarnya agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Kita di bawah Bank Negara. Kita beroperasi sekian lama daripada 2006 hinggalah kini. From time to time kita akan sentiasa memberikan perkhidmatan yang kami tawarkan kepada semua rakyat Malaysia yang memerlukan. Okey, dan saya nak bagi tahu kat sini servis AKPK semuanya adalah percuma tuan-tuan dan puan-puan. Kita memberikan servis kepada individu yang memerlukan, yang berada di dalam masalah keuangan, yang mungkin dia tiada masalah pun untuk membayar komitmen bulanan mereka, tetapi mereka memerlukan khidmat nasihat berkenaan dengan keuangan daripada AKPK. Right, pada masa yang sama, okey, saya nak nyatakan kat sini. Sebentar kita tengok, kita ada slide sikit, jadi taklah boring sangat tengok muka saya je. Okey. Right. Kat sini saya dah tekankan kat situ kita punya servis, selagi boleh saya akan nyatakan di sini untuk anda semua, servis AKPK adalah percuma. Andainya anda perlukan bantuan, sila datang kepada kaunselor kami di mana-mana cawangan yang terdekat, kami akan bantu anda. Saya nak bagi tagline kat sini, anda buntu, kami akan bantu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dan sesiapa juga yang melihat ataupun bersama saya di ruangan ini, saya nak nyatakan kat sini, kita ada senarai cawangan-cawangan yang berhampiran anda untuk anda dapat bantuan. Okey, kita ada di Alostar, di Kuching, Melaka, Johor Bahru dan sebagaimana yang tertera di kita punya kaca TV anda ataupun di skrin tersebut. Anda sila beritahu kawan-kawan, saudara mara, pakcik-pakcik, makcik yang memerlukan bantuan, sila datang ke cawangan kami yang terdekat. Actually, anda semua, kami tidak hanya beroperasi di cawangan-cawangan yang berkenaan. Kita juga ada di sekitar ataupun kita mengadakan counselling office di tempat-tempat yang berkenaan. Contohnya di Klang Valley, kita ada di Bank Muamalat Kelang. Kita ada juga di Bank Muamalat Shah Alam untuk anda yang berada di Selangor. Because why? Kita tak ada cawangan di Selangor Jadi anda semua di Klang Valley, anda terpaksa datang ke ibu pejabat kami di Maju Junction. Jadi andainya anda ada masalah untuk nak ke nak ke KL, ke Kuala Lumpur, jadi anda boleh pergi ke counselling office kami yang terdekat, iaitu saya mention sebentar tadi di Bank Muamalat Kelang, di Bank Muamalat Shah Alam, dan kita juga ada di sekitar di mana-mana negeri yang berhampiran. Kita ada juga counselling office yang berdekatan. Anda boleh pergi ke sana untuk mendapatkan bantuan. Sekali lagi saya nak nyatakan,
tolong jangan terlibat dengan agensi-agensi ataupun individu yang mengaku mereka sebagai ejen di luar sana, sebagai ejen kepada AKPK. Kami tidak pernah melantik mana-mana ejen di luar untuk bertindak bagi pihak AKPK untuk membantu anda. Sekiranya anda perlukan bantuan, sila datang ke AKPK, berjumpa dengan kaunselor kami. Okay? Alright. Ada apa-apa soalan? Sementara itu, andainya anda ada soalan, kami sedia membantu dan mana-mana yang kita boleh jawab di ruangan ini, kita akan jawab. Tapi andainya pertanyaan anda memerlukan masa untuk kami dan kami akan hubungi anda kemudian. Alright, saya nak baca soalan pertama daripada Bro Tombirio. Wah boy. Sekiranya program lama telah dibatalkan, apa perlu saya buat untuk dapatkan perkhidmatan ini semula? Okey bro, boleh saya panggil bro? Okey bro. Andainya perkhidmatan ataupun program anda telah dibatalkan, anda boleh datang kepada cawangan yang terdekat untuk membuat permohonan baru, tapi dengan syarat andainya telah dibatalkan selama setahun. Maksudnya kami tidak boleh simply membenarkan anda masuk kembali ke dalam program tanpa sebarang alasan yang valid because kami hanya membenarkan anda masuk setelah tempoh setahun daripada termination date. Contoh, anda telah masuk beberapa tahun yang lepas, along the way anda tak dapat nak membayar mengikuti program kami, maka program anda telah dihentikan. Anda hanya boleh membuat appeal sekali lagi untuk masuk kembali ke dalam program selepas 1 tahun. Tetapi andainya anda ada menghadapi masalah kesihatan, mungkin anda diagnose penyakit kritikal yang ada pengesahan bagi pihak doktor dan hospital, anda boleh membuat permohonan kembali serta-merta. Sama juga seandainya anda terlibat dalam pemberhentian kerja. Kalau untuk pengetahuan anda semua, ramai sangat yang telah diberhentikan kerja, tak kiralah mereka terpaksa mengambil VSS, MSS ataupun retrenchment punya exercise daripada pihak majikan. Anda boleh datang kepada kami untuk membuat appeal ataupun mendapatkan bantuan di mana-mana cawangan yang terdekat. Okey, Mr. Bro? Okey, ada apa-apa lagi soalan? Anda memang kami, kami hendak bersama-sama kami pada sesi saya rasa lebih kurang dalam 1 jam ni, anda dijemput untuk masuk ke dalam ruangan ini untuk bertanya apa sahaja untuk mendapatkan clarification supaya anda dapat information yang betul daripada pihak AKPK. Kita tak nak anda mendengar rumours ataupun ada stigma yang terlampau ramai di luar sana yang mengatakan AKPK ataupun memberikan remarks negatif tentang perkhidmatan yang ditawarkan oleh AKPK. Right? Okey, saya nak sentuh sikit. Okey. Secara amnya, perkhidmatan yang kami tawarkan ada 3 semua. Yang pertama ialah program pengurusan kredit. Inilah untuk 2019 ni, sesi yang kami akan adakan sehingga bulan 3 nanti, kita akan fokus banyak kepada program pengurusan kredit ataupun debt management program. Apa dia program pengurusan kredit ni? Maksudnya ialah sekiranya anda menghadapi masalah, contoh anda menghadapi masalah aliran tunai, anda tak boleh membayar komitmen bulanan anda dengan teratur seperti dulu because of cost of living yang semakin meningkat. Mungkin anda menghadapi masalah keluarga, mungkin anda menghadapi masalah diberhentikan kerja, mungkin anda menghadapi masalah yang anda sendiri mempunyai rasa malu atau takut untuk datang ke AKPK ataupun kurang pendedahan tentang AKPK, anda akan diberi pertolongan melalui counselling ataupun consultation bersama kaunselor-kaunselor kami di setiap cawangan yang berdekatan, dan di situlah anda akan diberikan ataupun dibantu. Mungkin kita melalui kita analyse komitmen anda mengikut income yang anda perolehi setiap bulan, dan kita akan bantu strukturkan balik semua komitmen bulanan anda. Tak kiralah anda ada housing loan, anda ada credit card, anda ada personal loan. Kebanyakannya orang-orang yang kita jumpa di luar, mana-mana yang ada masalah, mungkin dulu dia bekerja,
Mungkin semua komitmen dia dipotong melalui potongan gaji, tetapi bila dia diberhentikan kerja ataupun dia tamat perkhidmatan di satu organisasi, maka mereka akan menghadapi masalah kerana mereka dah tiada lagi potongan gaji ataupun mereka tidak mempunyai keuangan yang cukup untuk membayar komitmen bulanan mereka. Right. Itu adalah untuk debt management program ataupun program pengurusan kredit. Dan kita ada juga menawarkan kaunseling keuangan kepada anda semua. Maksud saya, sekiranya anda datang ke AKPK, anda akan dapat appointment untuk membuat temujanji bersama kaunselor, dan di situlah kaunselor kami akan memainkan peranan untuk memberikan perkhidmatan pada anda semua. Kaunseling ni dia akan one to one punya session anda semua. Kita tak akan ada kaunseling yang orang kata secara berkelompok. Kita akan ada ataupun kita bantu anda untuk secara individu melalui one to one session bersama kaunselor-kaunselor kami. Dan kami juga ada memberikan pendidikan keuangan kepada anda semua. Jadi kalau you all nak tahu, statistik kami, apa yang kami dapati ialah kebanyakan orang yang menghadapi masalah keuangan bukan sebab benda-benda lain. Main factor dia because of diorang tak ada pendidikan keuangan yang betul, ataupun mentality diorang ataupun individu tu sendiri punya apa orang kata, bagaimana dia manage keuangan dia ataupun attitude dia towards menjaga keuangan mereka dengan betul. Jadi mereka-mereka inilah yang perlu mendapatkan perkhidmatan ataupun advice daripada pihak AKPK. Itulah senarai ataupun core services kami yang kami tawarkan kepada semua rakyat Malaysia. So anda semua jangan malu dan segan, jangan ada rasa stigma untuk mendapatkan bantuan daripada kami. Okey. Sekali lagi saya nyatakan, kami berpusat di Maju Junction tingkat 8. Itu ibu pejabat kami. Dan kami ada juga di mana-mana seluruh Malaysia. Anda boleh Google untuk agensi kaunseling dan pengurusan kredit, cawangan-cawangan di setiap negeri, dan kebanyakannya kami stesen ataupun base di Bank Negara. Jadi kalau di bandar-bandar besar ataupun di Johor Bahru, Penang, Kuching, mana lagi? Ada 5 cawangan yang memang berpusat di Bank Negara. Jadi nak cari Bank Negara, cari AKPK kat situlah. Tapi di HQ kami beroperasi di tingkat 8 bangunan Maju Junction. Right. Tak ada soalan ke? Okey. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, untuk seksi kita pada bulan 3 nanti, kami akan banyak cenderung kepada mereka-mereka yang menghadapi masalah membayar rumah. Saya faham semua orang ada rumah sekarang ni. Orang menghadapi masalah because of dia punya aliran tunai, ataupun dia menghadapi masalah source of income yang telah semakin berkurang ataupun hilang terus punca pendapatan, maka rumah tersebut akan menjadi masalah lah untuk mereka membayar kan. Jadi anda semua boleh datang kepada AKPK untuk mendapatkan bantuan bayaran ataupun penstrukturan balik rumah anda. Apa yang saya nak cuba tekankan di sini, untuk ruangan bulan 3 nanti, kepada anda yang menghadapi masalah pembayaran rumah, maka anda boleh datang ataupun tengok ataupun bersama slot kami ini setiap hari Khamis pada bulan 3 nanti untuk kita berikan bantuan. Ada apa-apa pertanyaan, kita akan bantu anda. Right? Okey, saya nak tengok pada soalan seterusnya. Marilah ramai-ramai untuk masuk untuk mendapatkan bantuan. Kita akan bantu anda daripada semua soalan yang anda berikan. Okey, AKPK boleh bantu untuk pinjaman bank sahaja ke? Saya sudah terima surat peguam untuk tarik kereta. AKPK boleh bantu. Rumah saya akan dilelong nanti. Macam mana AKPK boleh bantu saya? Wow. Semua ada ni. Dia kata dia ada pinjaman bank, mungkin dia ada juga pinjaman di luar perbankan. Buat masa ini, tuan ataupun puan yang bertanya ni, AKPK hanya boleh membantu anda untuk semua komitmen bulanan yang melalui perbankan, termasuklah Aeon Kredit dan PTPTN. Okey? Untuk koperasi pada masa ini yang hanya bersama program kami adalah Koperasi Ukhuwah dan Koperasi Bank Persatuan. Sekarang ni kita panggil Co-op Bank Pertama. Okey? Itu dua koperasi yang sahaja yang ada bersama-sama dalam
berkolaborasi dengan AKPK, tetapi yang selainnya kami belum dapat lagi apa orang kata, bukan kami tak nak bantu, tapi kita cuba sedaya upaya untuk mendapatkan mana-mana entiti yang boleh berusaha sama dengan kami untuk membantu rakyat Malaysia. Tapi for the time being memang kita hanya dapat berikan bantuan untuk semua komitmen bulanan anda di perbankan. Dan saya nyatakan tadi PT-PTN dan Aeon Credit tersenarai dalam senarai entiti yang berusaha sama dengan AKPK, right? Okey, kemudian kereta, dah dapat surat peguam untuk tarik kereta. Okey, saya nak apa orang kata, saya sentiasa nak refresh berkenaan dengan hire purchase punya act ataupun hire purchase punya treatment dalam program AKPK. Sebenarnya tuan, hire purchase ni kita menggunakan konsep sewa beli. Maksudnya anda adalah tuan yang menyewa dan bank adalah pemberi sewaan. Maka sekiranya anda menghadapi masalah ataupun dalam kes anda ni anda mendapat surat peguam untuk ditarik kereta, maka sebenarnya anda memang harus untuk menyerahkan kereta tersebut kepada tuan punya, iaitu bank. Jadi tak silap ataupun tak salah kalau anda mengambil tindakan untuk memulangkan kembali kereta tersebut kepada pihak bank. Okay? Tapi kita faham kebanyakan orang yang mempunyai kereta, dia orang nak pakai kereta, betul tak? Kereta ni sebagai orang kata aset basic needs untuk diorang memerlukan untuk bergerak ke sana kemari kan. Jadi anda boleh datang ke AKPK untuk mendapat bantuan bersama kaunselor. Kita akan cuba mendapatkan bantuan daripada pihak bank, and it's up to the bank untuk memberi kebenaran, untuk memberi untuk menstrukturkan semula pembayaran anda, ataupun the best advice biasanya pihak bank akan minta anda serahkan balik kepada mereka. Tapi apapun, anda dinasihatkan untuk datang ke AKPK untuk mendapatkan butiran lanjut, dan kita akan cuba beri solution kepada masalah anda yang sebenar tadi. Dan yang tadi soalan dia apa tadi yang last tadi? Dia kata rumah. Okey, rumah yang dilelong. Okey, that's why saya cakap, sesiapa yang ada pinjaman rumah, janganlah tunggu rumah dah nak kena lelong baru nak datang. Bank nak lelong, dia bukan hari ni dia bagi legal notice, esok dia dah lelong. Tak, sebenarnya dia ada banyak masa ataupun dia banyak peluang yang diberikan kepada pelanggan untuk negotiate, untuk mendapatkan bantuan daripada pihak bank. Tapi sekarang ni kita longgarkan lagi ataupun kita permudahkan lagi urusan. Mana-mana anda yang mempunyai masalah pembayaran dengan pihak bank, anda boleh datang ke AKPK untuk mendapatkan penstrukturan balik. Maksud saya tadi program pengurusan kredit lah. Jadi anda boleh datang kepada kami, kita akan berurusan dengan pihak bank untuk memberi bantuan membayar semula mengikut kelulusan ataupun parameter yang telah kita persetujui dengan pihak bank. Jadi anda yang menghadapi masalah, jangan tunggu sampai nak lelong baru nak datang ke AKPK. Datang secepat mungkin. Bila anda rasa ada masalah je, tolong datang bersama jumpa kami akan bantu anda yang mana boleh. Right? Okey. Cik Kevin Masin. Hai Mr. Cik Kevin Masin. Okey, suka saya kawan-kawan saya. Saya nak bertanya, sekiranya saya telah mengikuti program pengurangan pinjaman peribadi, okey, adakah pertolongan lebihan pada bulan berkuat kuasa boleh direfund angkasa di bank tempat membuat pinjaman? Tak faham ni soalan ni. Saya nak bertanya, sekarang Cik Kevin Masin ada pinjaman peribadi melalui angkasa kan? Okey, adakah potongan lebihan pada bulan berkuasa boleh direfund? Oh, dia macam ni. Kalau betul lah apa yang saya faham andainya pinjaman peribadi anda melalui potongan biro, betul? Jadi dia akan membuat penolakan melalui biro. Kita tak akan keluarkan daripada biro. Haram untuk dikeluarkan daripada biro angkasa. Potongan anda tetap melalui biro, tetapi kita akan kurangkan bayaran dia, kurangkan pembayaran balik. Anda akan dapat improve lebihan tunai tu melalui gaji bersih anda.
maksudnya dia tak adalah refund direct. Maksudnya dia akan masukkan lebihan tu ke dalam gaji bersih anda. Macam sekiranya anda melalui biro, katalah sekarang potongan anda 1000, bila kita kurangkan mungkin dia menjadi dalam lebih kurang dalam 700 lah for example Jadi 300 tu dia akan menjadi lebihan gaji bersih anda. Kat situ anda akan dapat gaji bersih bertambah lah. Right, itu jawapan saya. Ataupun saya harap saya dapat menjawab soalan KB Masin ni. Right. Cik Firdaus, member saya dah muflis, kes tak bayar kereta, macam mana nak selesaikan? Ni lagi satu cerita. Kami bila kita memberi kaunseling ataupun memberikan perkhidmatan atau memberikan nasihat, kami sentiasa cakap, jangan sampai anda diberi tindakan muflis baru nak minta bantuan. Anda harus maksudnya kita yang meminjam, kita harus mempunyai sikap tanggungjawab yang besar apabila kita meminjam dan kita tak dapat membayar balik mengikut peraturan. Jadi andainya ada masalah, jangan tunggu sampai dimufliskan barulah nak dapatkan bantuan. Anda ada masalah nak membayar kereta, katalah biasanya kereta diberikan masa 2 bulan 21 hari sebelum mereka menarik kereta anda. Maka cepat-cepat datang ke AKPK untuk mendapat bantuan. Dan sekiranya kereta anda telah ditarik, anda masih boleh mendapat bantuan daripada AKPK. Kita ada package di mana anda akan diberi kebenaran untuk membayar secara bulanan mengikut kemampuan aliran tunai anda pada masa itu. Katalah lepas lelong dapatlah 1000, ada 10,000 lagi shortfall kan. Jadi anda datang ke AKPK, kita akan cuba bagi anda bayar paling minimum katalah RM100 sebulan tanpa sebarang interest. InsyaAllah kita akan bantu. Tapi bila dah muflis, saya minta maaf sangat-sangat, AKPK tak boleh nak bantu. Okey, dah muflis sahaja anda memang sukar untuk mendapat bantuan. Semua pertolongan adalah bukan pertolongan, berurusan melalui Jabatan Insolvensi. Right. Cik Kamarul Zaman, kenapa AKPK tak link dengan Singa Company? Oh, Cik Kamarul Zaman, sebenarnya kami dah ada buat proposal kepada Singa, tetapi atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, kolaborasi tersebut tidak dapat diteruskan sehingga kini. Okey, kita memang dah ada kolaborasi, kita dah approach dan kita dah ada pun orang kata menjemput mereka untuk bersama-sama dengan AKPK dan dah almost finalize, tetapi atas orang kata sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, Singa masih belum dapat bersama kita lagi. Okey, Cik Kamarul Zaman kata, boleh ke saya datang terus ke AKPK untuk membuat online booking? Okey, sebenarnya Cik Kamarul Zaman, step yang anda perlu buat ialah untuk datang kepada AKPK boleh, untuk dapatkan general advice boleh, tak ada masalah. Tetapi untuk masuk ke dalam program pengurusan kredit, anda ada satu flow di mana anda kena register melalui portal kami, online registration. Kat situ anda ada diminta untuk membuat appointment, maka kat situlah anda akan dapat tarik appointment anda untuk berjumpa kaunselor. Tapi for the sake of untuk dapatkan general advice daripada pegawai kami di AKPK, anda boleh datang dulu. Alright? Hanya untuk masuk ke dalam program pengurusan kredit sahaja kita akan guide anda untuk masuk ke dalam portal AKPK kami. Saya boleh ke saya mendapat kaunseling? Of course boleh lah Cik Kamarul Zaman, don't worry, you boleh datang, kita jemput you datang untuk mendapatkan advice daripada AKPK. Ada soalan tanya lagi, saya harap sangat masa yang ada ni kita boleh bersama-sama anda untuk menjawab semua persoalan. Ada apa-apa yang orang kata yang tak clear, yang mendapat influence daripada orang luar yang mengatakan kalau masuk AKPK ni anda kena bankrupt lah, anda tak boleh pergi luar negara lah, itu semua adalah stigma yang tak betul. Tolong dapatkan bantuan ataupun maklumat yang tepat daripada AKPK. And ini salah satu platform yang kami gunakan untuk anda mendapatkan maklumat yang benar-benar sahih lah daripada Puan Ruadizam. Okey? Okey, right. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Okey, berkenaan dengan saya nak sentuh sikit berkenaan dengan pinjaman perumahan anda. Buat masa ni AKPK telah berkolaborasi dengan banyak bank-bank di Malaysia. Saya nyatakan bank-bank yang telah bersama-sama kami, M-Bank, RHB Bank,
Maybank, Bank Islam, BSN, Bank Muamalat, apa lagi? Apa lagi bank yang ada? Alliance Bank, Hong Leong Bank. Apa lagi? BSN saya dah sebut ke belum? Okey, apa lagi bank yang ada? Dan sebenarnya MBSB pun insya-Allah, bank rakyat. Kita pun masih sedang apa orang kata dalam orang kata inisiatif untuk memperkembangkan lagi untuk make sure semua bank dalam Malaysia dapat membantu anda semua yang menghadapi masalah untuk membayar pinjaman perumahan. Apa ni? Bank. Senarai Bank. Oh, Senarai Bank. Okey. Saya public bank. Saya lupa nak cakap. Okey, public bank saya ulang semula Bank siapa-siapa anda yang mempunyai pinjaman perumahan melalui bank-bank di sini Public Bank, Bank Islam, M-Bank, RHB, CIMB, BSN, Afin Bank, dia punya ramai bank yang bersama kami tu kan. Afin Bank, Hong Leong Bank, Alliance Bank, Bank Muamalat. Okey, semua bank-bank yang terlibat ni telah berusaha sama dengan kami dan kami telah membuat apa orang kata kita dah ada blanket persetujuan dengan pihak bank untuk membolehkan kami memberi bantuan membayar balik macam mana nak menstrukturkan balik pinjaman perumahan anda mengikut kelayakan, mengikut kemampuan, mengikut kebolehan membayar anda pada ketika ini. Right? Dan kita ada orang kata parameters yang telah dipersetujui oleh kedua-dua pihak bank dan AKPK untuk membantu anda semua. Untuk perumahan, pinjaman perumahan pada mereka yang mempunyai pinjaman perumahan dengan LPPSA kita tak boleh bantulah Okey, yang kat situ katalah anda mungkin ada masalah aliran tunai, tak boleh membayar perumahan, pinjaman perumahan anda. Tetapi anda mungkin juga mempunyai pinjaman lain. Anda ada credit card, anda ada personal loan. Jadi kita akan bantu pinjaman yang berkenaan untuk membolehkan kita increase cash flow anda so that anda boleh mempunyai ruang untuk membayar pinjaman perumahan anda dengan baik. Maksud saya di sini, AKPK nak bantu secara holistik tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang tanya dengan saya apa holistik. Dia cakap holistik tu apa benda, dia tak faham. Tapi maksud saya kita nak membantu memperbetulkan aliran tunai anda secara total. Mungkin anda ialah kita dapat income bulanan daripada sos yang sama, tapi kita nak kena agihkan mengikut pinjaman-pinjaman kan. Kita ada banyak pinjaman yang lain-lain. Jadi mungkin kita boleh bantu dari segi satu sudut dan kita akan memberikan bantuan aliran tunai yang lebih untuk membolehkan anda mempunyai bajet yang mencukupi untuk membayar hutang-hutang yang di luar yang tiada dalam senarai kolaborasi AKPK. Okey. Alright, apa lagi? Jom ramai-ramai sebelum kita apa ni orang kata tutup kita punya sesi. Inilah peluang anda untuk bersama kita masuk AKPK tak boleh buat loan dah ke? Okey, saya suka soalan ni. Saya bila kita bersama-sama di luar, kita membuat program-program di luar bersama individu-individu yang kita kita approach, soalan yang sama yang akan ditanya. Okey, soalan ni pertama sekali saya nak tanya anda. Anda tak dapat buat loan sekarang ni because of keadaan sikris anda. Adakah sikris anda membolehkan anda ataupun adakah anda masih eligible untuk mendapat loan baru tanpa AKPK? Okey, sebelum anda masuk AKPK pun mungkin anda diwajibkan untuk cek sikris anda. Sikris anda mungkin akan menyenaraikan semua komitmen bulanan anda, semua dengan perbankan, termasuklah total exposure anda dengan pihak bank. Maksud saya, contoh anda ada pinjaman perumahan, berapa installment bulanan, anda ada credit card, berapa bayaran minimum yang anda kena bayar dengan 18% interest, anda ada personal loan, berapa komitmen bulanan anda terhadap personal loan. Bila anda totalkan semua, pihak bank akan lihat kelayakan meminjam baru anda mengikut income anda sekarang. Maksud saya, anda ada 1000 income bulanan, anda punya potongan yang tadi saya bagi tahu tu kalau melebihi RM600, maka sah-sah anda tak akan dapat lagi pinjaman baru. Bukan sebab AKPK yang tak boleh membenarkan anda mendapat pinjaman baru. Dan pada masa yang sama, anda tak dibenarkan mendapat pinjaman baru sebab keadaan anda sekarang telah pun blacklist di pihak bank.
anda mungkin ada mempunyai kredit kad yang telah lama tak dibayar, maka bank telah mengenakan tindakan undang-undang pada anda. Anda telah blacklist. Maka bila blacklist, anda tak akan dapat tawaran pinjaman di mana-mana juga bank. Not because of anda masuk dalam program AKPK, anda tak dapat masuk ataupun tak dapat membuat pinjaman baru. Okey? Alright. Tapi sedikit makluman tambahan, andainya anda telah blacklist, bila anda masuk ke dalam program AKPK, pertamanya anda akan terlindung daripada gangguan ataupun tindakan undang-undang bank. Kita akan stop tindakan undang-undang tersebut. Actually bukan stop, kita tak akan stop permanently. Sekiranya anda gagal untuk membayar mengikut program AKPK yang sepatutnya, maka pihak bank akan teruskan tindakan guaman yang telah dibekukan masa-masa anda masuk ke dalam program AKPK. Jadi bila anda masuk dalam program AKPK, anda akan selamat dan terlindung daripada tindakan undang-undang bank. Yang keduanya, anda akan tenang tanpa gangguan daripada debt collector yang akan sentiasa mengganggu anda day and night untuk mendapatkan bayaran pulangan. Yang ketiganya, anda akan dapat bantuan secara total daripada AKPK, di mana kita akan bantu untuk increase cash flow anda. Kita susunkan anda punya financial commitment, jadi anda akan keluar daripada AKPK dengan keadaan yang telah bebas hutang, dan of course dah telah bebas daripada blacklist lah. Right. Ada apa-apa lagi? Okey, kita tunggu soalan seterusnya. Saya sangat mengharapkan anda ambil peluang ini untuk bersama-sama kami. Kami akan bermula daripada hari ini, setiap hari Khamis, dan minggu pertama bulan 3 sehinggalah ke hujung bulan 3 nanti, setiap hari Khamis, sila bersama kami pada sesi tanya je tersedia untuk kami ataupun berinteraksi dengan kami untuk bersama-sama mendapatkan makluman tentang apa yang ditawarkan oleh pihak AKPK. Okey, soalan selanjutnya, saya blacklist Sikris, of course. Kalau blacklist tu Sikris lah kan. Terangkan konsep blacklist dan Sikris. Sikris bukan blacklist AKPK. Oh, macam ni. Sebenarnya tuan, kalau sebenarnya Sikris report ni adalah report yang yang indicate semua komitmen bulanan anda di dalam ataupun melalui semua perbankan, termasuk PTPTN dan juga yang kredit yang saya nyatakan tadi. Tapi itu tidak bermaksud anda adalah orang yang blacklist. Ramai yang bila jumpa AKPK kata, saya tak nak laporin report saya sebab saya takut blacklist. No, sebenarnya report tu adalah indikator kepada kita untuk kita tahu berapakah exposure kita, berapakah jumlah pinjaman keseluruhan kita dengan perbankan. Yang pertama. Yang kedua, dia tunjukkan semua senarai pinjaman kita dengan mana-mana bank yang kita telah dapat tawaran pinjaman. Yang ketiganya, kita akan dapat juga tengok berapa monthly installment kita untuk setiap pinjaman. Jadi dalam Sikris tersebut, dia akan nyatakan segala informasi tentang kita punya pinjaman bersama pihak bank. Dan yang paling penting, dia tunjukkan karakter membayar kita sepanjang setahun. Maksud saya, dalam Sikris tu, dia akan tunjukkan rekod pembayaran anda setiap bulan daripada, contohlah sekarang bulan 2, dia tunjukkan daripada bulan 2 2018 sehinggalah bulan 1 2019. Anda akan tengok sama ada anda ada tunggakan sebulan ke, ada 2 bulan ke, ada kadang-kadang bayar, kadang-kadang tak bayar ke, ada yang dah melebihi 3 bulan ke, dan daripada situ semuanya anda akan dapat lihat. Dan pada masa yang sama, anda adalah seorang yang telah disenaraikan dalam seorang yang telah di-blacklistkan oleh pihak bank sekiranya tindakan undang-undang telah dikenakan kepada pinjaman anda yang gagal untuk dibuat pembayaran, dan nama anda akan berada di bawah senarai, kita panggil the special attention account, juga duduk dalam Sikris report. Jadi saya sangkal pendapat yang mengatakan Sikris report ni adalah report blacklist. Tak. Tapi sebenarnya dia menyatakan semua makluman tentang pinjaman di perbankan untuk setiap individu. Okey, termasuklah sekiranya mereka telah di-blacklistkan lah. Okey. Kalau saya masuk AKPK, adakah interest rate pinjaman berkurang? Okey. Saya bagi contoh andai anda mempunyai kredit kad, anda tahu tak berapa kredit kad interest yang telah dikenakan oleh pihak bank? Secara purata
kadar pulangan untuk kredit kad sahaja 18% flat rate. Betapa tingginya komitmen yang anda kena keluarkan setiap bulan untuk cover minimum interest of 1.5% setiap bulan. Itu untuk kredit kad. Contoh, dan katalah anda ada personal loan dengan perbankan, anda kena tengok berapa interest yang dikenakan oleh pihak bank, dan bila mana anda gagal untuk membuat pembayaran, bila mana anda dikacau ataupun diganggu oleh pihak bank untuk mendapatkan bayaran balik, maka anda perlu mendapatkan bantuan daripada AKPK, dan di situlah apa orang kata pertolongan yang kita dapat daripada pihak bank untuk mendapat pengurangan interest, dan terma pembayaran pun akan bertukar daripada flat rate kepada baki berkurangan. Contoh, dulu anda mempunyai 10,000 kredit kad punya outstanding balance, contoh bukan dulu, sekarang lah. Katalah anda ada 10,000 outstanding balance of your credit card, anda kena bayar, mungkin saya tak nafikan, mungkin anda kena bayar dalam 300 hingga 400 sebulan on the interest portion saja tau. Tapi bila anda datang ke AKPK, kita akan cuba tengok aliran tunai anda, kita akan cuba tengok kemampuan pembayaran anda, mungkin kita boleh turunkan interest mengikut parameter yang telah ditetapkan, dan kita boleh turunkan interest, pembayaran bulanan anda minimum mungkin boleh turun sehingga kepada 100 hingga 200 ringgit sebulan. Saya dapat air. Thank you. Okey, saya harap saya dapat menjawab soalan. Itu kredit kad. Dan ada lagi, contoh, anda ada pinjaman perumahan yang anda tak dapat nak membuat pembayaran, 3 bulan sahaja apabila anda gagal untuk membuat pembayaran, maka interest di perbankan akan dinaikkan berlipat kali ganda. Maka anda punya outstanding balance akan menjadi 2-3 kali ganda penambahan daripada apa yang anda bayar sebelum ini. Dan di situlah AKPK memainkan peranan, especially orang yang punya rumah. Saya ingatkan lagi sekali, kalau anda ada masalah pembayaran rumah, jangan sampai bank kenakan tindakan lelong. Tolong datang kepada AKPK secepat mungkin, dapatkan bantuan untuk pengurangan interest, dapatkan bantuan untuk pengurangan bayaran. Kita ada urusan ataupun collaboration yang telah diberikan, bukan collaboration, orang kata perjanjian ataupun arrangement dengan pihak bank yang membenarkan anda mendapat pengurangan interest dan juga pengurangan bayaran. Okey? Alright. Soalan selanjutnya. Kalau pinjaman rumah, boleh terang lebih lanjut proses AKPK tolong. Loan 30 tahun, masuk AKPK boleh dapat kurang tahun loan ke? Okey. Saya cuba nak memberi orang kata jawapan mengikut logik akal. Kiranya kita mendapat pinjaman selama 30 tahun, andainya of course bank akan kenakan interest kan. Contohnya anda mengambil loan 30 tahun 100,000 dengan pulangan sebanyak BR plus 0.25% lah contohnya. Average sekarang ni rate dalam lebih kurang 4.5% lah lebih kurang Bila anda mendapat offer daripada pihak bank selama 30 tahun, di pertengahan jalan anda gagal untuk membuat pembayaran, selepas 3 bulan gagal dalam pembayaran anda dikemukakan, interest akan naik. Saya tak nafikan akan naik tinggi, dan di situlah kita akan mainkan peranan. Tetapi untuk membolehkan pengurangan tempoh, memang tak boleh lah tuan, sebab kita perlu tengok sejauh mana lagi ataupun selama mana anda telah kemukakan bayaran pulangan kepada pihak bank, dan kita nak tengok remaining tenure anda untuk 30 tahun tu berapa lama lagi. Dan biasanya sekarang ni pihak bank offer housing loan maksimum selama 70 sehingga umur 70, right? Jadi bila anda mendapat 30 tahun, andainya anda menghadapi masalah pembayaran, kita akan tengok sampai umur 70 tu berapa kemampuan ataupun berapa yang kita boleh guna pakai ataupun berapa yang kita boleh bantu untuk menggunakan remaining tempoh tu untuk anda membuat pembayaran bulanan. Kita punya parameters lah yang kita boleh kita boleh runding dengan pihak bank untuk membolehkan anda
menggunakan remaining tempoh dan juga mengikut kemampuan bayaran anda sekarang. Mungkin untuk 2 tahun pertama tu mungkin banyak orang yang telah menghadapi masalah kewangan. Kita nak bantu dia untuk survive dalam masa 2 tahun yang pertama. Kita akan benarkan pihak bank untuk ambil portion interest sahaja dulu. That's why lah anda akan dapat pengurangan bayaran yang agak signifikan. Jadi selepas 2 tahun barulah kita akan naikkan sedikit bayaran mengikut tempoh yang baki tempoh yang ada. Ada juga kita benarkan ataupun pihak bank benarkan orang untuk menambahkan lagi tempoh daripada 30 tahun tu. Kita tengok dia sampai umur 70 tahun, boleh tak kita bantu dia untuk panjangkan lagi tempoh. Untuk kurangkan tempoh tak mungkin, cik. Kalau kurangkan tempoh, the repayment tu be higher. Kita nak bantu anda mengikut constraint anda pada ketika ini. Anda punya constraint ialah keupayaan membayar kan. Jadi bila kita nak bantu untuk kurangkan tu, kita akan tengok dari segi interest yang dikenakan oleh pihak bank, kita akan tengok tempoh yang baki tempoh yang ada, dan kita kena tengok juga kelaikan umur anda, right? Macam itulah. Okey. Keterangan lanjut anda boleh dapatkan bila berjumpa kaunselor, dan boleh tanya juga selanjutnya. Biasanya kami lebih prefer anda datang untuk berjumpa kami. Kita akan tengok, kita akan analyse kedudukan kewangan anda dan juga baki yang dikenakan, baki ataupun outstanding balance anda untuk perumahan anda. Syarikat saya ramai yang bermasalah, bolehkah? Oh, ini saya memang sangat mengalu-alukan. Datang, kita mempunyai tim yang akan menghadiri program-program ataupun kita buat secara berkelompok di organisasi-organisasi yang berkenaan. Saya memang tak nafikan banyak sangat organisasi sekarang yang mempunyai masalah untuk membayar gaji, dan ada juga company yang terpaksa ditutup dan akan affect individu yang mempunyai pekerjaan kan. Jadi anda boleh hubungi kami hantarkan email kepada kami biz@akpk.org.my. Saya ulang email kami biz B Bangkok, I India, Z Zebra @akpk.org.my. Sila hantarkan makluman anda, hantarkan contact person anda, hantarkan juga siapa yang kami boleh hubungi untuk kami buat arrangement untuk membuat program secara berkelompok di organisasi anda. Bagaimana kita buat? Biasanya kita akan datang bersama tim kami ke organisasi anda. Kita akan identify individu-individu yang memerlukan bantuan, dan kita akan berusaha-sama dengan pihak organisasi anda lah, yang kebanyakannya daripada human resource anda ataupun pihak integriti di setiap organisasi, dan kita akan usahakan untuk datang ke sana untuk membuat program bersama kaki tangan yang terlibat. Okey? Alright, apa lagi? Soalan lagi, kita teruskan lagi soalan selanjutnya. Cik Daniel Abdul, saya nak tanya, kalau penalti beasiswa JPA boleh masuk dalam, maafkan kami Cik Daniel, untuk JPA kami tak ada kolaborasi bersama JPA. Buat masa ini PTPTN sahaja yang ada dalam senarai usaha sama. Jadi JPA memang terpaksa melalui JPA, right? Madam Prema Sharon, kena buat appointment ke? Okey, Madam, depends on you punya needs pada ketika ini. Andainya you hanya datang untuk mendapatkan advice daripada kita, untuk mendapatkan general advice dahulu, anda boleh datang. Kita ada kaunter kami akan membawa anda kepada pegawai yang bertugas untuk mendapatkan makluman lanjut. Tetapi andai you memang nak terus masuk ke dalam program pengurusan kredit ataupun DMP, Debt Management Program, anda terus boleh masuk ke dalam portal kami. Anda boleh masuk, Madam, saya nyatakan kat sini kita punya portal customer. You boleh log in dekat customer.akpk.org.my. Anda boleh masuk kat situ, anda boleh register portal kami dan ikut saja instruction dia.
kalau ada apa-apa masalah during you punya registration tu, you boleh hubungi kami at 03 2616 7766 untuk kita kita punya care line ataupun call center kami akan memberikan makluman lanjut macam mana masuk ke dalam portal kami seterusnya. Okey? Kalau ada masuk dalam program pengurusan kredit, Madam Prima boleh masuk set appointment kat dalam sistem kami seterusnya. Tak perlu untuk datang kepada AKPK dan buat appointment dan sebagainya lah. Maksudnya melalui portal registration tu, you hanya akan datang ke AKPK pada hari appointment yang you telah setkan sendiri. Okay? Appointment tu dalam sistem kami kita nyatakan ataupun kita berikan pada anda untuk anda pilih appointment date anda, availability date anda untuk datang ke AKPK untuk berjumpa kaunselor. Right? Ada lagi soalan? Okey. Saya rasa untuk sesi pertama ni itu sahaja. Kita akan berhenti di sini. Terima kasih kerana anda bersama-sama saya dan kawan-kawan saya hari ini, dan saya harap anda teruskan bersama kami untuk sesi yang selanjutnya. Bermula pada minggu pertama bulan 3, kami akan ada sesi yang sama setiap minggu pada hari Khamis pada sesi Tanya Je Thursday. Dan anda boleh kemukakan apa sahaja soalan yang anda inginkan dan kami cuba huraikan persoalan anda yang berkenaan dengan AKPK services. Dan yang paling penting, kami akan utamakan kepada pinjaman perumahan anda yang mempunyai masalah. Apa tadi? Okey, saya nak ulang kita punya tagline. Kalau anda di luar sana, andainya anda sedang buntu, kami di sini sedia membantu. Dengan itu saya sudahi sesi kita kepada kali ini. Tanya Je Thursday berundur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.